Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membincangkan topik berkenaan perkembangan penubuhan institusi PAK iaitu Pertadika Pasti. Ini sedikit pengenalan. Institusi pendidikan ini merupakan komponen penting dalam perkembangan sesebuah negara. Pendidikan prasekolah pula merupakan permulaan penting kepada pembangunan awal manusia bermula dari usia kanak-kanak. Oleh itu, pendidikan prasekolah di Malaysia bukan satu benda yang baru, malah berbagai jenis institusi prasekolah yang telah tumbuh di negara kita. Okey. Antaranya ialah penubuhan Pusat Asuhan Tunai Islam ataupun PASTI sebagai institusi pendidikan prasekolah yang berkonsepkan Islam. Pusat Asuhan Tunai Islam atau PASTI merupakan sebuah pusat pendidikan prasekolah milik Dewan Pemuda PAS Malaysia. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan PASTI iaitu sebuah jabatan di bawah Dewan Pemuda PAS. Usaha pembangunan pendidikan prasekolah ini juga telah bermula seawal era 1970 dan 1980-an lagi. Pastinya juga dikenali sebagai prasekolah yang termaktur di bawah parti politik PAS dan ianya tidak berdaftar di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM. Ini antara sejarah penubuhan awal prasekolah Islam. Perubahan Tadika Islam ni bermula apabila berlaku persefahaman antara Angkatan Belia Islam iaitu ABIM dan juga Dewan Pemuda PAS Pusat. ABIM ini diamanahkan untuk menggerakkan institusi prasekolah ini yang dikenali sebagai TASKI. Penokong ABIM pula sebagian besar adalah aktiviti PAS sehinggalah Anwar Ibrahim menyertai UMNO pada tahun 1982 yang menyebabkan sebagian besar ahli ABIM ni juga aktiviti PAS telah meninggalkan ABIM. PAS dengan ABIM ni dia telah membahagikan peranan pendidikan ni kepada ABIM. Seawal tahun 1980 telah lahirnya pusat-pusat pendidikan prasekolah Islam yang diberi nama Taska Pusat Asuhan Kanak-kanak iaitu TASKI. Ni antara ni lagi Abu Bakar Abdullah telah dilantik sebagai pengarah PASTI pusat yang pertama pada 1989 yang manakala Muhammad Najib Fahmi Yahya sebagai timbalan pengarah PASTI pusat. Setiausaha PASTI pusat yang pertama ialah Ishak Ismail manakala bendaharinya ialah Nur Ahmad. Semua pengarah-pengarah PASTI ini telah dilantik untuk menganggotai jawatan kuasa PASTI peringkat pusat. Ni antara penyusunan semula organisasi PASTI lah. Selain penyusunan kurikulum dan pengurusan pada Januari 1994, PASTI telah merancang untuk mewujudkan menyelaraskan organisasi dalam pentadbiran, kurikulum, latihan, buku teks, hari persekolahan, pakaian seragam dan keperluan eluan guru dan sebagainya. Pada 12 Ogos 1995, pihak pengurusan PASTI telah mengadakan satu talimat khas mengenai penggunaan buku PASTI kepada semua pengurus-pengurus untuk menyelaraskan semula buku teks PASTI. Antara perkembangan daripada semasa ke semasa, kejayaan PAS ni dapat diterima oleh masyarakat Melayu. Juga berkaitan dengan komitmen para guru yang gigih mengajar walaupun dengan allowance yang sedikit. Dewan Pemuda PAS Pusat ni juga telah mengarahkan pihak PASTI untuk mewujudkan sebuah badan khas perguruan PASTI yang akhirnya telah mencetuskan pula kepada Majlis Guru PASTI pada 17 Julai 1994. Selain itu pastinya juga telah dia memberikan latihan perguruan kepada guru-guru PASTI bagi memperkayakan ilmu dan membina kemahiran mengajar. Antara kursus yang diselaraskan ialah kursus asas perguruan PASTI, kursus persijilan, kursus perguruan dalam bidang perkhidmatan PASTI. Guru-guru PASTI ini telah menerima latihan dalaman menerusi sektor latihan iaitu peringkat CJ, bengkel, SMIA, latihan luas dan lain-lain lagi. Kewujudan PASTI ini juga menjadi nuklear kepada kesedaran
dan sokongan terhadap PAS dan terus menjadi sokongan masyarakat. Pasti terus berkembang walaupun mendapat halangan yang kuat daripada Akta Pendidikan 1995 iaitu Akta 550. Ini dibuktikan dengan jumlah kelas pasti di seluruh negara terus meningkat. Okey, antara kandungan dan fungsi kurikulum pasti kita dapat lihat kurikulum pasti ini merupakan satu kurikulum prasekolah yang dibina khusus untuk pengajian kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun berdasarkan falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan pasti yang melibatkan anak-anak pasti dan guru. Okey, kurikulum pasti adalah mengikut susunan kandungan yang diajar secara tersusun dan sistematik bagi memenuhi serta mencapai matlamat tarbiyah Islamiah. Pada dasarnya, kurikulum ini adalah pancaran konsep insaniah dari manhaj al-Hayy al-Rabbani yang berpaksikan Islam, iman dan ihsan. Okey, fungsinya adalah untuk mengawal dan memelihara fitrah manusia supaya potensi rohaniah. Okey. Okey, ni adalah antara rujukan kurikulum pasti yang boleh kita lihat. Okey, ni antara matlamat ataupun sasaran kurikulum pasti. Sasaran utama iaitu kurikulum pendidikan Islam adalah bagaimana memelihara dan mengembangkan fitrah manusia yang sihat. Okey, ni antara aspek yang menjadi ciri-ciri kemanusiaan hendaklah diberi rawatan dan penambahbaikan bermula dengan mengajar dan mengasuh. Ini antara hadaf ataupun objektif kurikulum pastilah. Okey, ini antara sumber-sumber hadaf objektif pasti kurikulum. Okey, ini merupakan objektif pasti. Okey, ini objektif khas pasti. Reka bentuk kurikulum pasti kita boleh lihatlah di sini. Okey, ini antara struktur kurikulum pasti yang kita dapat lihat iaitu ada 4 bidang: ilmu fardu ain, kifayah, ilmu alat dan sumber ilmu. Okey, ini antara mata pelajaran yang diajar di pasti ada seperti yang tertera di sinilah. Okey, antara pendekatan pengajaran pasti dia gabung jali antara mata pelajaran lain seperti bahasa dengan kegiatan membaca dan menulis serta menghafal. Nanti falsafah pendidikan pasti. Ini adalah rumusannya. Kesimpulannya, zaman kanak-kanak ini merupakan zaman yang terbaik untuk memberi pendidikan dan mengembangkan potensi mereka. Pertumbuhan dan pengembangan kanak-kanak amat penting dalam proses pembesaran mereka. Pada hari ini, kanak-kanak membesar dengan besar. Oleh itu, persediaan awal sebelum mereka memasuki sekolah rendah dan menengah perlu dititik beratkan agar mereka tidak ketinggalan jauh dan dalam pembelajaran. Okey, ini antara sumber-sumber rujukan yang kami rujuk. Okey, sekian saja daripada kami.